Hai, kami dari kumpulan 6 yang akan membentangkan tajuk kumpulan kami, iaitu bincangkan secara terperinci sistem pangkalan data hubungan RDBMS dalam aplikasi GIS. Hai, saya Nurasya binti Nurdin yang akan membentangkan pengenalan bagi kumpulan kami dan tajuk kami. Pangkalan data adalah sebagai satu tempat pengumpulan dan penyimpanan maklumat atau data yang tersusun dalam bentuk elektronik. Pangkalan data yang dimaksudkan adalah sistem pangkalan data hubungan, iaitu RDBMS atau Relational Database Management System. Sistem pangkalan data ini berasaskan kepada model hubungan yang diasaskan oleh HRF Code yang menyokong hubungan data di antara jadual dalam pangkalan data. RDBMS ni dikenali sebagai subset kepada DBMS. Penggunaan data hubungan ini adalah berbentuk dalam jadual, iaitu terdapat jalur dan baris. Kedua-duanya adalah mengelakkan berlakunya kekeliruan. Ia bertujuan untuk mengurangkan lebihan data, meningkatkan integritas data dalam sistem pangkalan data. Sistem pangkalan data hubungan ini terbahagi kepada 5, iaitu MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, dan Microsoft Access. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Afra binti Muslim. Saya akan menerangkan berkenaan dengan perbezaan DBMS dan RDBMS. Maksud daripada DBMS ialah Database Management System atau dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai pengurusan pangkalan data, manakala RDBMS pula ialah Relational Database Management System yang dipanggil sebagai sistem pengurusan pangkalan data relational. Fungsi DBMS ialah membolehkan pengguna untuk menyimpan, memperoleh dan mengubah data dalam basis data. Manakala RDBMS memiliki fungsi dasar dengan istilah CRUD, iaitu create, read, update dan delete. Dalam aspek simpanan data, DBMS disimpan dalam bentuk fail, manakala RDBMS disimpan dalam model hubungan yang berbentuk jadual. Dari segi kuantiti, DBMS hanya dapat menangani data yang bersaiz kecil sahaja, manakala RDBMS pula dirancang khas untuk menangani data yang berukuran besar. Dari segi kepantasan mengakses data, pangkalan data DBMS ini memakan lebih banyak masa berbanding dengan RDBMS yang lebih pantas. Dalam aspek bilangan pengguna, DBMS hanya membenarkan satu pengguna untuk bekerja dalam satu masa, manakala RDBMS menyokong banyak pengguna untuk melakukan pekerjaan pada satu masa dalam satu pekanan data yang sama. Dalam aspek model acid pula, DBMS datanya tidak disimpan mengikut model acid dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam data, manakala RDBMS pula jelas mengikut model acid dan menghasilkan data yang lebih konsisten dan tersusun. Tahap keselamatan DBMS ialah rendah jika dibandingkan dengan RDBMS yang mempunyai pelbagai tahap keselamatan kerana file lognya dibuat daripada tahap OS, Common dan Object. Contoh perisian yang sering digunakan dalam DBMS ialah Microsoft Access, DBase dan Fox Pro. Manakala RDBMS pula, antara perisian yang sangat popular digunakan ialah MySQL, Oracle, MySQL Server dan lain-lain lagi. Itu sahaja daripada saya. Saya Muhammad Al-Hadiuddin bin Rahmat, nombor matriks BA20110516. Hari ini saya akan berkongsi tentang fungsi Relational Database Management System, RDBMS. RDBMS adalah satu set data yang disusun dalam bentuk jadual yang saling berilasi antara satu sama lain dan direkodkan dalam pengkalan data. RDBMS pada asasnya digunakan dalam proses membuat, iaitu create, membaca, iaitu read, memperbaharui, iaitu update dan menghapus, iaitu delete, yang dikenali sebagai CRUD. Fungsi CRUD yang pertama adalah create. Fungsi ini membolehkan seseorang untuk membuat rekod baru di dalam database. Di dalam aplikasi SQL, fungsi create seringkali disebut juga sebagai insert. Fungsi yang kedua adalah fungsi read. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi search, iaitu membolehkan untuk mencari dan mengambil data tertentu dalam tabel dan membaca nilainya. Fungsi CRUD yang ketiga adalah fungsi update, yang boleh digunakan untuk memodifikasikan rekod yang telah tersimpan di dalam database. Ketika ada rekod atau data yang tidak lagi diperlukan di dalam database, fungsi CRUD yang keempat digunakan, iaitu fungsi delete. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghapuskan data-data tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Priscilla Lungan akan membentangkan dalam kelebihan RDBMS. Yang pertama, ia dapat menyimpan data utama dan menyimpan data berstruktur. Data yang diperolehi dapat menghasilkan beberapa jadual dan penggabungan informasi yang lebih lengkap. Yang kedua ialah bahasa yang digunakan dalam sistem ini lebih mudah untuk kita pelajari, untuk kita tafsir maupun untuk kita fahami walaupun ia dalam bahasa Inggeris.
Yang ketiga ialah dengan menawarkan fitur seperti kemudahan dan kesederhanaan, kecepatan secara automatik ditimpa menyatakan RDBMS ini mempunyai kepantasan. Yang keempat ialah mempunyai keistimewaan dari segi ciri kebenaran dan kawalan. Misalnya, kebenaran ini ditentukan bergantung kepada alamat IP pelanggan yang jauh serta kebenaran pengguna. Seterusnya, yang kelima, dari segi penyelenggaraan, ia memudahkan lagi pentadbir pangkalan data untuk menyelenggara RDBMS. Misalnya, sistem automasi yang terdapat dalam RDBMS. Yang keenam ialah RDBMS boleh mengakses rangkaian untuk menghasilkan interaksi antara alat desktop dan aplikasi web serta pangkalan data. Dan kelebihan RDBMS yang terakhir ialah ia boleh diakses lebih daripada satu pengguna kerana akses bagi RDBMS ini adalah berganda. Sekian pembentangan daripada saya serahkan kepada yang seterusnya. Seterusnya, kekurangan RDBMS kita boleh lihat dari segi persembahan. Keadaan ini berlaku apabila terdapat banyak bilangan jadual dalam pangkalan data hubungan yang menyebabkan sistem tersebut menjadi perlahan, malah memberi kesukaran untuk mencari maklumat data. Seterusnya adalah kos. Untuk kita mengatur dan menyelenggara sistem pangkalan data, kita perlu membeli perisian khas yang mana membolehkan kita untuk menyediakan pangkalan data dengan lebih lancar. Seterusnya adalah had berstruktur, merupakan salah satu kekurangan RDBMS. Keadaan ini boleh dilihat sekiranya terdapat banyak maklumat data dalam sistem pangkalan. Segala maklumat yang telah dimasukkan akan hilang kerana tidak dapat menampung dengan lebih banyak data. Oleh itu, sebelum memasukkan data, kita perlu menentukan jumlah data yang tepat dan penting. Akhir sekali adalah kehilangan maklumat. Sebilangan besar pangkalan data relasional menggunakan jadual untuk menyimpan maklumat. Masalah ini berlaku ketika maklumat tersebut dipindahkan dari satu sistem ke satu sistem yang lain. Ini boleh menimbulkan risiko kehilangan data. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya Rebecca akan menerangkan tentang definisi SQL dan sejarah SQL. Structure Query Language atau lebih dikenali sebagai SQL merupakan bahasa komputer yang paling popular yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pangkalan data dan melakukan tugas seperti mencipta, mengambil, mengemas kiri dan memadam data dari sistem pangkalan data yang berkaitan dengan Relational Database Management System (RDBMS). Sejarah SQL bermula dari satu artikel yang bertajuk A Relational Model of Data for Large Share Data Banks oleh Dr. Edgar F. Codd yang membincangkan tentang idea mewujudkan satu pangkalan data hubungan dan berkemungkinan untuk membuat bahasa standard untuk mengakses data dalam pangkalan data tersebut. Bahasa ini dinamakan sebagai SQL, Structure English Query Language, dan IBM menjalankan satu projek untuk membuat pangkalan data hubungan berdasarkan bahasa SQL itu. Perkataan SQL yang digunakan telah diubah oleh IBM menjadi SQL kerana telah digunakan sebagai trademark oleh syarikat kapal terbang Hawker Siddeley dari UK. SQL ini direka bagi mengolah dan mengambil data yang tersimpan di dalam sistem R. SQL semakin berkembang dan popular sehingga kini serta menjadi bahasa standard dalam pengurusan pangkalan data. Cara yang paling biasa digunakan bagi mengakses data untuk RDBMS adalah dengan SQL. Okey, seterusnya saya akan membentangkan bahagian jenis-jenis perintah SQL, Structure Query Language. SQL merupakan satu sistem yang terdapat dalam sistem pengurusan pangkalan data relasional atau lebih dikenali sebagai RDBMS. Oleh itu, SQL sendiri terdiri daripada 4 perintah utama iaitu yang pertama, Data Definition Language (DDL). DDL merupakan satu sistem yang berfungsi sebagai pengontrol data dan server database. Oleh itu, DDL adalah satu bahasa pengaturcaraan dalam komputer yang mempunyai fungsi untuk membentuk atau mengubah struktur objek dalam pangkalan data, terutamanya dalam bentuk skema. Seterusnya, jenis perintah SQL yang kedua iaitu Data Manipulation Language (DML). DML adalah sistem yang digunakan untuk memanipulasi data sebelumnya yang terdapat di dalam database dan biasanya akan digunakan selepas melakukan perintah DDL. Bukan itu saja, DML juga merupakan satu pangkalan data yang digunakan untuk melakukan pengubahsuaian dan pengambilan data yang terdapat di dalam pangkalan data.
Jenis perintah SQL yang ketiga iaitu Data Control Language (DCL). DCL merupakan sistem yang mempunyai manfaat dalam melakukan satu kawalan pada data yang terdapat dalam pangkalan data. Dalam kata lain, DCL dapat memberikan hak akses atau privilege kepada user yang mengakses data yang ada di dalam pangkalan data. Jenis perintah SQL yang keempat iaitu Transaction Control Language (TCL). TCL adalah sistem yang dapat dimanfaatkan dalam mengawal pemprosesan transaksi terutamanya dalam pangkalan data. Selain itu, TCL juga satu arahan SQL yang berfungsi dalam menguruskan perubahan yang dapat memberi kesan kepada data yang disimpan. Secara kesimpulannya dari kumpulan kami iaitu pembangunan teknologi pangkalan data haruslah berkembang seiring dengan peningkatan penggunaan pengatur syaraan yang telah memberikan proses penginputan data adalah lebih mudah. Sistem pangkalan data hubungan bukan saja sistem yang mudah, malah hampir kesemua syarikat pada masa ini mengaplikasikan dan menggunakan sistem pangkalan data hubungan ini untuk mengumpul maklumat. Mengumpul maklumat tidaklah hanya untuk maklumat pekerja, malah maklumat syarikat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.